Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah mengiktiraf pencapaian Emirat Arab Bersatu UAE dalam mentransformasi ekonominya serta menzahirkan ucapan tahniah atas kejayaan UAE dalam menganjurkan Expo 2020 Dubai. Ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian pada sidang kemuncak Kerajaan Dunia 2022, The World Government Summit 2022, atas jemputan His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and Ruler of Abu Dhabi, yang berlangsung di DP World Arena. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Dalam titah, ke bawah Dulia Maha Mulia menggariskan cabaran-cabaran seperti isu-isu politik, ekonomi dan sosio yang kian meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ini termasuk kesan pandemik COVID-19 yang tidak pernah berlaku sebelum ini serta mengganggu ketenteraman. Walau bagaimanapun, rakyat dan kerajaan telah menyesuaikan diri dengan cepat dan memberikan tindak balas terhadap cabaran-cabaran sedemikian. Menyentuh mengenai kepentingan untuk membentuk kerajaan masa hadapan, ke bawah Dulia Maha Mulia menggariskan bahawa revolusi industri keempat akan membawa kepada perubahan dalam membentuk dan peranan kerajaan, ekonomi dan infrastruktur. Oleh itu, UAE sedang menerajui kerajaan-kerajaan masa hadapan seperti merintis beberapa bidang seperti tenaga yang boleh diperbaharui dan mengetengahkan peranan belia sebagai pemimpin masa hadapan yang akan mewarisi serta melaksanakan dasar-dasar permulaan yang dirangka pada masa ini. The youth and women of today, being future leaders, will need to adapt current policies to meet the challenges and demands on their times. Distinguished participants, in this era of globalization, it is important for governments and leaders to work together, including through regional cooperation. The UAE has done very well to promote collaboration amongst its component states for the economic prosperity of their peoples. Similarly, ASEAN is working together to facilitate rapid economic development and address key issues faced by the global community, including climate change. Brunei Darussalam aims to host the ASEAN Center for Climate Change, representing a hub on climate change matters in the region. Mengenai keamanan dan kestabilan, ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah menekankan bahawa ianya adalah penting bagi meneruskan kemajuan ekonomi untuk menjamin masa hadapan generasi akan datang ke arah yang lebih cerah. Baginda juga mengungkap petikan sabda daripada pengasas Emirat Arab Bersatu, His Highness Almarhum Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, iaitu sejarah adalah rangkaian peristiwa yang berterusan. Masa kini hanyalah lanjutan dari masa lampau. Therefore, there is an ongoing need to instill appreciation for peace in our youth, since their experiences of the world are vastly different to those before them who have seen war and conflict. In conclusion, as we look to the future, I believe it is important to maintain our common resolve in ensuring a better life for our peoples and for a peaceful and prosperous world. The challenges of past years have highlighted the importance for government to be well prepared and responsive. Sebelum berangkat menghadiri sidang kemuncak dunia 2022, The World Government Summit 2022, ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,
berangkat menghadiri majlis perjumpaan bersama His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and ruler of Dubai yang berlangsung di Dubai Exhibition Centre. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di North Hall Dubai Exhibition Centre dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Gargawi, Minister of Cabinet Affairs of the United Arab Emirates. Semasa majlis perjumpaan ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan His Highness membincangkan mengenai usaha mempertingkatkan hubungan dua hala antara kedua-dua negara, meningkatkan tahap perdagangan dan memudahkan kerjasama antara pelabur dari negara Brunei Darussalam dan Emiriah Arab Bersatu dalam bidang perkhidmatan kewangan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat melawat Pavilion Emiriah Arab Bersatu, di mana baginda berkenan mendengar sembah taklimat daripada pengurus pavilion dan seterusnya melawat koleksi pameran di pavilion berkenaan. Pavilion negara tuan rumah di Expo 2020 Dubai membawa tema Land of Dreamers Hudu. You can see the children running all over it. It's real sand from our desert. During those hard times. Pameran antara lain mengetengahkan kisah warga pelaku perubahan yang menjiwai semangat UAE dan meneruskan legasi yang ditempa oleh pemimpin asal UAE, His Highness Almarhum Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pengasas Emiriah Arab Bersatu. You can see these pictures. It's very hard. They documented in Snapchat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat ke Opportunity District bagi melawat di Pavilion Negara Brunei Darussalam yang mengetengahkan Wawasan Brunei 2035, Bank Islam Brunei Darussalam, Syarikat Penerbangan di Raja Brunei dan juga dipamerkan barangan daripada 22 pengusaha tempatan mikro, kecil dan sederhana. Semasa di Pavilion ini, baginda mendengar sembah penerangan daripada Dayang Fazilah binti Abdul Rahman, pengurus Pavilion. Very nice, and that's our most expensive display because we tell a lot. So before we just explain to them, this is also very popular spot for visitors to come in America. Di bawah tema Brunei Darussalam 2035 Bridging to the Future, Pavilion Negara Brunei Darussalam bagi Expo 2020 Dubai memberi peluang bagi perusahaan-perusahaan, institusi-institusi dan syarikat tempatan dalam mempromosi dan memasarkan produk dan perkhidmatan masing-masing di pasaran antarabangsa. Orang dan anak yang boleh pakai Arabic. How long you been working for? produk pun macam makanan dan sebagainya. So 700,000 insyaAllah yang Thank you very much. Coming to our pavilion. Yeah, Terima kasih. it's a nice location. Yes, the first one.
Sempena keberangkatan kerja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Dubai Emiria Arab Bersatu, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah menandatangani satu memorandum persefahaman dengan Kerajaan Emiria Arab Bersatu, iaitu Memorandum Persefahaman mengenai the recognition of certificate issued under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 as amended. Memorandum persefahaman tersebut merupakan satu usaha untuk mengembangkan dan membangunkan industri maritim negara Brunei Darussalam dari segi sumber manusia. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Manakala Kerajaan Emiria Arab Bersatu diwakili oleh Tuan Yang Terutama Suhail Muhammad Al-Mazrui, Menteri Tenaga dan Infrastruktur Emiria Arab Bersatu. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 7 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala tiada kes berada dalam kategori 5. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan 2 kes telah meninggal dunia. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan itu turut disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 745 kes baru telah dilaporkan yang membawa jumlah keseluruhan sebanyak 133,726 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 658 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth. Manakala 87 adalah dari hasil 1,597 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 1,210 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 127,970 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 5,548 kes, iaitu 91 kes aktif berada di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital, manakala 5,457 kes positif sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 29 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 61.2% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Bagi sekatan, pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi sebanyak 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Pada menjunjung titah perkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan mengenai beberapa pengemaskinian syarat-syarat perjalanan keluar dan masuk negara melalui udara dengan berdasarkan penilaian risiko semasa dan kajian yang terperinci. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri seterusnya mengongsikan. Syarat-syarat baru yang akan dilaksanakan mulai 1 hari bulan April 2022 ini adalah seperti berikut. Pertama, individu-individu yang membuat perjalanan masuk negara melalui udara dibolehkan untuk menjalani kuarantin di rumah-rumah kediaman persendirian atau hotel-hotel penginapan. Alamat kediaman masing-masing perlu didaftarkan sebelum berlepas ke negara Brunei Darussalam melalui Arrival e-Health Declaration Form secara dalam talian. Deklarasi ini hendaklah dilengkapkan oleh setiap individu yang akan membuat perjalanan masuk ke negara ini dalam tempoh 24 jam sebelum berlepas, sama ada rakyat, penduduk tetap atau warga negara asing, dengan menghadapkan maklumat kesihatan mereka seperti status vaksinasi, keputusan ujian COVID-19 dan sejarah perjalanan. Walau bagaimanapun, setiap individu yang membuat perjalanan masuk negara masih diperlukan membuat pembayaran ujian-ujian COVID-19 yang akan dijalani semasa ketibaan. Kedua,
Travel Green List yang telah diumumkan sebelum ini adalah diaktifkan semula dengan pengemaskinian serta masukkan negara-negara berikut di dalam senarai tersebut. Australia, Kemboja, Republik Rakyat China, Jepun, Republik Korea, Malaysia, udara sahaja, New Zealand, Republik Singapura, United Kingdom, Emirat Arab Bersatu dan Arab Saudi. Perjalanan kepada atau daripada negara-negara tersebut tidak lagi dihadkan kepada essential travel sahaja dan kini akan dibukakan kepada non-essential travel. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri turut menjelaskan warga negara asing daripada negara-negara yang tersenarai dalam Travel Green List tidak diperlukan untuk memohon kebenaran entry travel pass bagi perjalanan memasuk ke negara Brunei Darussalam. Walau bagaimanapun, warga negara asing yang membuat perjalanan masuk daripada negara-negara Travel Green List dan berhasrat untuk bekerja atau melawat ke negara Brunei Darussalam adalah masih diperlukan untuk memohon visa bekerja, visa tanggungan, visa lawatan bagi mana-mana warga negara asing yang dipersyaratkan untuk memerlukan visa kemasukan atau visa lawatan profesional dan bisnes. Terlebih dahulu sebelum masuk ke negara ini, sebagaimana juga peraturan yang telah berkuat kuasa pada lazimnya. Di samping itu, mereka juga dikehendaki untuk menepati syarat-syarat kesihatan yang berkuat kuasa seperti mempunyai vaksinasi COVID-19 yang lengkap. 4. Individu-individu yang tiba daripada negara-negara Travel Green List adalah dikehendaki untuk mematuhi protokol kesihatan yang telah dikemas kini seperti berikut. 1. Menjalani ujian swab RT-PCR tidak lebih dari 2 hari sebelum bertolak dari negara asal atau menjalani Certified ART tidak lebih dari 1 hari sebelum bertolak dari negara asal. 2. Menjalani ujian swab RT-PCR dan ART pada hari ketibaan di negara ini dan seterusnya menjalani ART sahaja pada hari kedua dan hari ketiga, yang mana keputusan ujian hendaklah dilaporkan melalui aplikasi BruHealth Kit ART dengan kod QR bagi tujuan ini akan dibekalkan semasa ketibaan di negara ini. Yang ketiga, menjalani kuarantin sebaik saja tiba ke negara ini sehingga keputusan ujian swab RT-PCR semasa ketibaan disahkan negatif. Mereka boleh menjalani kuarantin di rumah kediaman masing-masing atau hotel penginapan. Dan keempat, mereka yang pernah dijangkiti COVID-19 dan mempunyai bukti jangkitan seperti sijil kesembuhan COVID-19 yang mana tarikhnya adalah tidak lebih dari 90 hari adalah dikecualikan dari syarat-syarat yang disebutkan tadi. Mereka juga adalah dikecualikan dari menjalani ujian swab RT-PCR semasa ketibaan dan hanya diperlukan menjalani ART pada hari ketibaan sahaja. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri seterusnya menjelaskan mengenai langkah-langkah yang diperlukan bagi ketibaan ke negara Brunei Darussalam dari negara-negara yang belum termasuk di dalam Travel Green List. Menjalani ujian swab RT-PCR tidak lebih dari 2 hari sebelum bertolak dari negara asal atau menjalani Certified ART tidak lebih dari 1 hari sebelum bertolak dari negara asal. Kedua, menjalani ART pada hari ketibaan ke negara ini dan seterusnya menjalani kuarantin selama 5 hari di rumah kediaman masing-masing atau hotel. Ketiga, menjalani ujian swab RT-PCR pada hari kelima dan akan dibenarkan menamatkan kuarantin sebaik saja keputusan ujian swab RT-PCR disahkan negatif. Ujian swab RT-PCR
boleh dilakukan di mana-mana klinik kesihatan yang diiktiraf, yang mana senarai klinik kesihatan yang diiktiraf boleh diperolehi dari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri www.gpm.gov.bn/travel portal. Keempat, mereka yang pernah dijangkiti COVID-19 dan mempunyai bukti jangkitan seperti sijil kesembuhan COVID-19 yang mana tarikhnya adalah tidak lebih dari 90 hari adalah dikecualikan dari syarat-syarat yang disebutkan di dalam teks saya ini para 2.51 dan para 2.52. Mereka juga adalah dikecualikan dari menjalani kuarantin selama 5 hari dan hanya diperlukan menjalani ART pada hari ketibaan sahaja. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga menyatakan warga negara asing membuat perjalanan masuk untuk berada di negara ini secara sementara sahaja pada tempoh kurang daripada 90 hari adalah diperlukan untuk mendapatkan insurans perjalanan yang meliputi pelindungan rawatan COVID-19. Perjalanan keluar negara bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, iaitu khususnya bagi perjalanan melalui udara sahaja, sama ada ke negara di dalam Travel Green List maupun negara yang tidak termasuk di dalam senarai tersebut, tidak lagi dikehendaki untuk membuat permohonan kebenaran perjalanan ke luar negeri atau exit travel daripada Jabatan Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, perjalanan ke luar negara hanya dibenarkan bagi rakyat dan penduduk yang telah mendapatkan dos ketiga vaksin COVID-19 atau telah melengkapkan 2 dos vaksinasi COVID-19 dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh perjalanan. Bukti status vaksinasi hendaklah ditunjukkan semasa berangkat meninggalkan negara ini. Pengecualian adalah diberikan bagi mereka yang mempunyai sijil kesembuhan COVID-19 dengan tempoh sah selama 90 hari dan kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dengan syarat mereka membuat perjalanan dengan seorang dewasa yang memenuhi syarat vaksinasi. Di samping itu, bagi mereka yang membuat perjalanan keluar negara dengan hasrat untuk berada di luar negara secara jangka pendek dengan tempoh kurang daripada 90 hari juga diperlukan untuk mendapatkan insurans perjalanan yang meliputi perlindungan rawatan COVID-19. Seterusnya, bagi warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam, sukacita juga dipohonkan untuk mendaftar dengan pihak Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri secara online sebelum membuat perjalanan ke luar negeri melalui pautan www.mfa.gov.bn/pages/e-register bagi memudahkan untuk mendapatkan bantuan dalam keadaan kecemasan dan krisis. Dalam kenyataannya yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri turut menggariskan perjalanan keluar dan masuk melalui pos-pos kawalan darat atau laut masih mengikut syarat-syarat dan tata cara yang berkuat kuasa pada masa ini, iaitu memerlukan kebenaran exit travel bagi perjalanan keluar negara dan entry travel pass bagi warga negara asing. Perbincangan dengan negara jiran sedang giat dijalankan bagi perjalanan keluar dan masuk melalui pos-pos kawalan darat dan laut. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci mengenai garis panduan perjalanan keluar dan masuk negara, boleh didapati melalui laman sesawang Jabatan Perdana Menteri www.gov.bn/travel portal. Dalam mengambil kira perkembangan terkini yang disebutkan sebentar tadi, orang ramai adalah diperingatkan dan dinasihatkan
untuk terus mematuhi prosedur operasi standard atau Standard Operating Procedures SOPs dan protokol kesihatan di mana saja berada, seperti menjaga penjarakan fizikal, memakai sungkup muka, menjaga kebersihan dan mengamalkan penggunaan ART sebagai ujian saringan. Sementara itu, mengenai dengan permohonan baru dan penyambungan lesen pekerja asing LPA sebagai tambahan, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan beberapa perkara diselaras dan dikemaskinikan di antara Jabatan Buruh dengan kerjasama beberapa agensi yang berkepentingan yang bertindak sebagai regulators dalam sektor-sektor yang berkaitan dan juga dengan pihak Job Centre Brunei. Mempercepatkan proses permohonan lesen pekerja asing atau LPA yang dihadapkan ke Jabatan Buruh dan yang telah memperolehi clearance letter daripada Job Centre, khususnya bagi sektor pembinaan, sektor borong dan runcit, sektor perkhidmatan makanan, sektor pertanian dan perikanan dan agri makanan, disebabkan kekurangan tenaga kerja pada masa ini. Kedua, mengemaskini burang pengesahan alamat di mana majikan hanya perlu untuk mengisi burang perakuan yang mana ianya bertujuan dan memastikan majikan untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan pekerja mereka dengan menyediakan tempat tinggal yang mempunyai keperluan asas seperti mematuhi keluasan bilik tempat tinggal, bekalan air, kebersihan dan sebagainya. Ketiga, menangguhkan sementara keperluan bagi majikan untuk menghadapkan gambar keadaan rumah dan bilik pekerja dan juga keperluan mendapatkan pengesahan ketua kampung. Bagi sektor pembinaan, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyatakan penyelarasan prosedur telah dibuat di antara Jabatan Buruh dan Autoriti Kawalan dan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI Kementerian Pembangunan. Majikan hendaklah menghadapkan salinan projek yang dijalankan seperti lazim tanpa perlu menyertakan salinan borang C dari ABCI semasa menghadapkan permohonan baru dan membaharui lesen pekerja asing. Kedua, borang perakuan atau late declaration diperlukan bagi memastikan majikan bersetuju dan bertanggungjawab terhadap keberadaan dan kesejahteraan pekerja-pekerja asing di bawah kawalan mereka apabila projek pembinaan telah selesai dan sehingga satu tempoh masa projek baru dijalankan. Borang tersebut boleh dimuat turun di laman sesawang Jabatan Buruh www.buruh.gov.bn. Ketiga, Jabatan Buruh dan ABCI akan berterusan secara bersepadu membuat pemeriksaan ke atas syarikat-syarikat yang telah diluluskan permohonan lesen pekerja asing mereka bagi memastikan pihak syarikat akan sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan kedua-dua jabatan berkenaan. Dalam hubungan ini, setiap majikan adalah diperingatkan untuk bertanggungjawab terhadap keberadaan, kebajikan dan kesejahteraan pekerja asing di bawah syarikat mereka dan sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan-peraturan yang berkuat kuasa pada masa ini. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci mengenai prosedur dan tata cara kemasukan pekerja asing, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Buruh melalui talian 2380256 atau WhatsApp 836-3244 atau melayari laman sesawang Jabatan Buruh www.labor.gov.bn. Penduduk rancangan perumahan negara Kampung Meragang dan sekitarnya bakal mempunyai sebuah bangunan masjid baharu yang dijangka siap pembinaannya pada bulan Januari tahun hadapan. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis mendirikan tiang masjid baharu di rancangan perumahan negara kampung berkenaan.
Majlis mendirikan tiang masjid disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Kafar, Menteri Pembangunan. Penyakit-penyakit tidak berjangkit NCD merupakan salah satu cabaran yang masih menjadi masalah utama di seluruh dunia. Di negara Brunei Darussalam, hampir 85% kematian dalam kalangan orang dewasa adalah daripada mereka yang menghidap penyakit-penyakit tidak berjangkit. Menteri Kesihatan mengongsikan perkara tersebut semasa Majlis Pelancaran Brunei Darussalam Multi-Sectoral Action Plan for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases BRUMAP NCD 2021 to 2025. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menambah, kos rawatan bagi pesakit yang menghidap NCD sangat tinggi, bukan sahaja kepada pesakit malah juga kepada perbelanjaan negara, sistem kesihatan dan ekonomi global. Jelasnya lagi, respon terhadap pencegahan dan pengawalannya memerlukan langkah-langkah bersepadu dari semua peringkat, khususnya dari aspek dasar, sistem kesihatan, tindakan masyarakat di negara Brunei Darussalam dan tingkah laku individu sendiri. Task Force ini juga memastikan penyepaduan tindakan pencegahan penyakit-penyakit tidak berjangkit, khususnya berkaitan dengan dasar-dasar dan program-program atau perkhidmatan yang berkaitan. Penerbitan BRUMAP NCD 2021-2025 bertujuan antara lain mengenal pasti tindakan-tindakan baharu bagi pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit tidak berjangkit yang bersesuaian berdasarkan kepada penilaian yang telah dibuat. Di samping itu, ia juga bertujuan mengukuhkan penerapan whole of nation approach dalam mencegah dan mengawal penyakit-penyakit tidak berjangkit di negara ini. Majlis dilanjutkan dengan pelancaran pengenalan kepada platform pendidikan kesihatan dalam talian untuk program Workplace and Health WAH dan kempen berhenti merokok Quit to Win Ramadan untuk para perokok. Menteri-Menteri Mesyuarat ke-27 Majlis Komuniti Sosio Budaya ASEAN ASCC menyatakan sokongan terhadap tema Kemboja bagi ASEAN 2022 iaitu Addressing Challenges Together Act yang menggariskan semangat kebersamaan ASEAN sebagai satu komuniti dan tujuan yang sama dalam usaha bersama serta menangani cabaran serantau. Menghadiri mesyuarat tersebut secara persidangan video hari ini selaku Menteri Komuniti Sosio Budaya ASEAN bagi negara Brunei Darussalam ialah Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Hang Chuan Naron, Menteri Pendidikan, Belia dan Sukan Kemboja selaku pengerusi ASCC 2022. Musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil kepada peserta dan hakim musabaqah tersebut. Majlis berlangsung di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Penyampaian sijil kepada para peserta dan hakim disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Keputusan musabaqah akan diumumkan pada Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1443 Hijrah yang akan diadakan pada bulan Ramadan ini.